المولى ونعم النصير. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang mulia ini kami memohon kepadamu, kurniakanlah kepada kami hidayah petunjukmu, agar setiap pekerjaan kami di tabung haji pada hari ini sentiasa diridai olehmu, ya Allah. Hindarkanlah hati-hati kami dari sifat-sifat buruk yang boleh merosakkan keharmonian dan perpaduan di kalangan kami. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, wa in kana qariban fayassirhu, wa in kana qalilan fakaththirhu, wa in kana kathiran fabarik li fih. Ya Allah, jadikanlah pagi ini sebagai pembuka pintu rezeki dan keberkatan, pintu kesabaran dan kekuatan, pintu kesihatan dan keselamatan, agar kami mampu bekerja dengan cemerlang dalam membangunkan tabung haji dan memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk umat Islam di Malaysia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah diri kami dengan ilmu pengetahuan, hiasilah diri kami dengan kasih sayang, dan muliakanlah diri kami dengan ketakwaan. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna jami'an. Seterusnya adalah pengumuman daripada Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan Tabung Haji ingin menarik perhatian semua anggota untuk terus mengamalkan kebersihan diri dan persekitaran tempat kerja bagi mencegah penularan wabak coronavirus. Antara langkah-langkah yang disarankan adalah seperti berikut. Yang pertama, mewajibkan anggota sentiasa memakai pelitup muka seperti mana arahan Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang kedua, jika sekiranya ada anggota ataupun ahli keluarga yang bergejala ataupun berisiko, sila dapatkan rawatan serta-merta dan maklumkan kepada ketua jabatan dengan segera. Yang ketiga, sentiasa mengamalkan etika batuk yang betul. Tutup mulut dan hidung dengan tisu apabila batuk ataupun bersin, kemudian basuh tangan dengan serta-merta. Yang keempat, sentiasa mengamalkan kebersihan diri. Kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun ataupun hand sanitizer. Yang kelima, amalkan penjarakan fizikal dan elakkan tempat 3S yang sesak, sempit dan sembang dekat. Yang keenam, mengimbas QR Code My Sejahtera di lobi dan pintu masuk pejabat masing-masing. Dan yang ketujuh, elakkanlah bersentuhan termasuk melagakan anggota badan ketika bersua. Hanya letakkan tangan di dada tanda hormat sebagai pengganti salam. Bersama-samalah kita berdoa agar kita semua sentiasa dilindungi daripada wabak ini, insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Amirul atas bacaan doa sebentar tadi. Yang saya hormati Barisan Pengurusan Kanan Lembaga Tabung Haji, Puan Rina Sarif, Ketua Pegawai Modal Insat Lembaga Tabung Haji, Tuan-tuan haji dan puan-puan haja yang dikasihi sekalian, didoakan agar semuanya dalam keadaan sehat dan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan teruskan agenda mingguan kita, bacaan Yasin. Dan bacaan Yasin pada minggu ini kita khususkan kepada warga tabung haji yang telah pun pergi meninggalkan kita, iaitu Allahyarham Siti Hazamiah binti Saim dan juga Allahyarham Haji Saharuddin bin Muhammad. Juga kita khususkan juga bacaan kita kepada ahli keluarga bagi warga TH, iaitu Haji Zulkifli Muhammad, Hajah Hafizawati Hasan, Haji Aryadi Yusof, Hajah Nur Ain, Hajah Dara bin Mat, Haji Muhammad Azan Abdullah, Haji Muhammad Zulhilmi Muhammad Nazir, Haji Muhammad Nazri Nayat, dan Haji Zaidi Sibi. Juga diniatkan juga kepada semua arwah-arwah ahli keluarga warga TH, sahabat-sahabat dan kenalan yang telah kembali ke rahmatullah.
Semoga Allah mencucuri rahmat dan memberikan keampunan kepada semua Allah yarham serta ditempatkan di kalangan orang yang beriman, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan teruskan dengan baca Yasin. Kita akan mulakan dengan istighfar, kemudian bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah, selawat ke atas Rasulullah, dan kemudian kita teruskan dengan bacaan Yasin, insya-Allah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم
أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم المخلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك ورناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وادخلنا في حرز لطفك المصون بسر قولك الحق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل مهموم سبحان المنفس عن كل مغموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Untuk meneruskan agenda seterusnya, saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Syafiq bin Syawal. Silakan Al-Fadil Ustaz. Baik, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Ramli selaku kita punya pengendali bacaan atas pimpinan bacaan majlis bacaan Yasin dan juga doa selamat sebentar tadi. Mudah-mudahan disebut tadi kita sedekahkan bacaan Yasin kepada arwah warga tabung haji yang telah pergi meninggalkan kita, yang baru 2 hari lepas kita dikhabarkan, diberitakan dengan pemergian Allahyarhamah Siti Hazamiyah binti Sa'im. Mudah-mudahan Allah tempatkan arwah di kalangan orang-orang beriman, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu kembali di dalam rancangan kita setiap pagi Jumaat tausiah pagi. Alhamdulillah hari ini dah memasuki siri ke-43. Jadi alhamdulillah juga bersempena dengan pelancaran sambutan bulan kaunseling peringkat tabung haji 2021 yang kita lancarkan pada hari Isnin yang lalu. Hari ini kita bawakan khas penceramah bersempena dengan sambutan bulan kaunseling ini yang saya dah war-warkan semalam, ada keluar email dan juga dapat terima mesej WhatsApp yang kita jemput hari ini, insya-Allah. Pagi ini mudah-mudahan akan membawa sesuatu tip-tip yang terbaik untuk kita gunakan sebagai warga tabung haji, insya-Allah. Baik, terlebih dahulu saya nak cuba cari Dr. Profesor Madya, Dr. Cik Zarina binti Syahari. Assalamualaikum Doktor, sudah berada di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Doktor, apa khabar pagi ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Doktor. Doktor, mohon izin saya mulakan terlebih dahulu, insya-Allah. Boleh? Silakan. Baik Doktor. Baik, alhamdulillah terlebih dahulu majlis mengalu-alukan yang turut serta pada pagi ini yang berusaha Puan Rina Sharif selaku Ketua Pegawai Modal Insan Tabung Haji, yang saya hormati juga yang berusaha Profesor Madya, Dr. Cik Zarina binti Syahari, pensyarah kanan di Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya, barisan pengurusan kanan tabung haji, pengurusan Jabatan Modal Insan yang dihormati, yang dikasihi, pengarah-pengarah wilayah, pengarah-pengarah negeri. Tidak dilupakan ayahanda dan bonda pesara-pesara tabung haji yang turut serta pada pagi ini. Seterusnya, warga tabung haji serta penonton-penonton yang turut serta bersama pada pagi ini mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat, dalam keadaan rahmat Allah dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali dalam tausiah pagi bersama penceramah jemputan siri 43 dan kali ini bersempena dengan sambutan bulan kaunseling tabung haji. Alhamdulillah pada pagi ini kita cukup bertuah kerana kita menerima satu penceramah orang kata ahli akademik, iaitu Profesor Madya Dr. Cik Zarina binti Syahari yang sudi bersama kita untuk berkongsi satu tajuk yang cukup menarik juga pada pagi ini yang jarang kita dengar. Mungkin perkataan tu pernah dengar tapi jarang-jarang kita guna dalam percakapan kita. Jadi insya-Allah pada pagi ini yang berusaha Profesor Madya Doktor akan berkongsi dengan kita satu tajuk yang berkaitan terapi psikospiritual Islam. Macam mana ni? Terapi psikospiritual Islam.
Biasa kita dok dengar terapi hati, terapi jiwa. Hari ni keluar lagi satu terapi iaitu terapi psikospiritual Islam. Jadi insya-Allah pada pagi ini yang berusaha Profesor Madya Doktor akan berkongsi dengan kita, akan mengupas tajuk yang disebutkan sebentar tadi. Jadi izinkan saya juga nak sebut secara ringkas lah siapa sebenarnya Profesor Madya Dr. Cik Zarina ni. Beliau merupakan pensyarah kanan di Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Beliau telah banyak mengeluarkan artikel berkaitan pemikiran akidah dan juga ada berkaitan spiritual Islam lah. Kalau nak tengok lebih lanjut boleh search dekat Google dan boleh tengok dekat doktor punya webpage ataupun boleh tengok dekat doktor punya Facebook lah, laman-laman sosial. Banyak sangat doktor kongsikan dan doktor selalu dijemput sebagai speaker lah, program-program berbentuk seminar dan sebagainya. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa lagi, saya nak menjemput dan bersilakan Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Cik Zarina binti Syahari untuk berkongsi ilmu tausiah dengan kita pada pagi ini. Dipersilakan Yang Bahagia Profesor Madya Dr. Terima kasih Yang Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafiq Syawal. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Okay, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Puan Rina Sharif selaku Ketua Pegawai Modal Insan Tabung Haji, Barisan Pengurusan Kanan Tabung Haji dan Jabatan Modal Insan Tabung Haji, pengarah-pengarah wilayah dan pengarah-pengarah negeri, pesara-pesara tabung haji dan semua anggota tabung haji serta para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama untuk saya ataupun kita berkongsi sedikit ilmu dan juga sedikit pengalaman supaya insya-Allah lah agar kita dapat mendapat manfaat walaupun sedikit daripada apa yang akan saya kongsikan pada pagi ini insya-Allah. Okey. Pagi ini saya berada di Kelantan sekarang ini. Sebenarnya saya sedang bercuti dan pagi ini agak sejuk sikit di sini. Alhamdulillah. Okey. Tadi telah disebut oleh moderator kita Al-Fadhil Ustaz Syafiq berkenaan dengan terapi psikospiritual Islam dan juga disebut tadi tentang terapi jiwa, terapi hati, sebenarnya benda yang lebih kurang sama je tapi insya-Allah kita akan lihat apa yang akan saya sharekan bersama ini. Mungkin ada sesuatu yang baru ataupun mungkin ada sesuatu yang kita terlupa kemudiannya kita hangatkan dia balik dan insya-Allah kita boleh gunakan dia bersama. Okey, tajuk yang diberikan kepada saya adalah umum tentang terapi psikospiritual Islam. Jadi bila saya fikir-fikirkan balik disebabkan oleh terapi ni sangat banyak model-model yang telah dibina sangat banyak. So saya ambil satu bahagian yang saya kira berkaitanlah dengan keadaan kita pada masa ini iaitu tentang masalah kecelaruan kebimbangan ataupun anxiety dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 dan bagaimana terapi psikospiritual Islam ini cuba membantu. Saya nak share saya punya slide dulu sama izin. Okey, boleh nampak Boleh Doktor. Okey, so ini yang akan saya sebutkan ataupun akan bincangkan ataupun akan kita sharing bersama Dan untuk maklumanlah, saya selain daripada saya bertugas di Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam Doktor.
Maaf doktor, tak dengar suara doktor. Maaf, kita ada sedikit gangguan teknikal. InsyaAllah kita cuba usahakan segera. Sekejap ya. Okey, doktor terkeluar sekejap. InsyaAllah doktor akan masuk kembali. Sedikit makluman sebelum kita sambung kembali kepada Yang Berusaha Profesor Madia Doktor. InsyaAllah di penghujung rancangan kita nanti akan disediakan soalan kuis ya, soalan kuis terkumpul sempena bulan kaunseling. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Puan Haji, Puan Hajah, teruskan menonton sepanjang rancangan kita pada pagi ini, dan akhir sekali kita akan tayangkan soalan kuis terkumpul untuk dijawab dan akan diserahkan di penghujung bulan kaunseling nanti, insya-Allah. Okey, kita masih lagi menantikan Yang Berusaha Profesor Madia Doktor untuk masuk kembali disebabkan ada gangguan teknikal. Saya cuba kena pasti kembali doktor. Ada gangguan teknikal sekejap ya, kita usahakan insya-Allah. Dan sebagai makluman bersama, sepanjang bulan kaunseling pelbagai aktiviti dan program yang menarik telah dirancang dan diaturkan oleh pihak Jabatan Modal Insan. Jadi pihak Jabatan Modal Insan mengalu-alukan penglibatan daripada semua warga tabung haji untuk turut serta mengimarahkan program bulan kaunseling. InsyaAllah antaranya yang boleh kita nyatakan di sini ada program Apa Kata Pakar, ada program Cik Cek yang kita laksanakan semenjak pelancaran 4 Oktober yang lalu, yang mana program Cik Cek ni beroperasi selama 24 jam sehari. Ini menarik juga. Sekiranya ada warga tabung haji yang ingin turut serta, boleh mendapatkan maklumat di web page yang disediakan khas oleh unit CEC, iaitu Career Booster ataupun Career Enrichment Center Jabatan Modal Insan. Melalui web page boleh dapatkan maklumat di sana pelbagai aktiviti dan program-program yang dianjurkan sepanjang bulan kaunseling, khususnya pada bulan Oktober, insya-Allah. Dan begitu juga pada malam tadi di pihak Sasiah ataupun Spiritual Enrichment ada memaklumkan bersempena dengan kehadiran bulan Rabiul Awal, kita ada merancang program Semarak Cinta Rasul 1443 Hijri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Puan Haji, Puan Hajah, insya-Allah pada hari ini pihak Jabatan Modal Insan akan keluarkan maklumat. Sebagai makluman bersama, hari ini dah memasuki 1 Rabiul Awal, iaitu bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baik, kita masih lagi menantikan Yang Berusaha Profesor Madia Doktor untuk masuk kembali ke talian kita disebabkan gangguan teknikal.
Kita masih lagi mencuba untuk dapatkan yang berusaha bersama doktor. Doktor dah masuk kembali? Okey, dah. Boleh dengar ya? Okey, alhamdulillah. Sekejap saya cari doktor ni. Saya minta maaf, sebenarnya tak pernah pula terjadi macam ni. Okey. Okey, doktor. Okey. Kita boleh teruskan kembali insya-Allah. Okey, minta maaf banyak-banyak. Tak apa, tak apa. Sebab bila saya dah pasang slide tu saya tak nampak. Hilang dia punya ni. Okey, tak apa. Saya tak boleh sharing. Tak boleh share. Tak boleh share. Cuba buka dia punya ni. Okey, sekejap saya jadikan doktor presenter sekejap. Sekejap. Okey. Okey, doktor, boleh? Okey, boleh. Okey. Okey, boleh nampak? Okey, alhamdulillah doktor. Silakan doktor. Okey. So saya ulang sedikit. Tadi masa permulaan sahaja ya? Ya, pengenalan sempat kita dapat makluman doktor daripada pemikiran akidah tu je. Oh, Pemikiran okey. Islam. Awal sangat Okey, lagi. awal sangat. Okey. Saya pergi dengan cepat ya. Okey. Mungkin pasal saya pakai tak apa, saya tak pakai slideshow yang tu, saya pakai ni. Sebab bila saya tekan tu tadi saya rasa dia mungkin dia left. Okey, saya selain daripada saya bertugas di Universiti Melaya, saya juga adalah Timbalan Presiden Persatuan Psikospiritual Islam, yang mana kalau tengok logo dia kat sini ya, ini adalah NGO yang sangat baru, berusia dalam 3 tahun saja. Namun alhamdulillah ya, dengan kerjasama kami dengan pihak JAKIM, kami membuka KSK Care Center ya untuk pihak orang ramai boleh datang sekiranya ada masalah untuk kami bantu. Terutama kami ada tiga perkhidmatan di situ, iaitu pertama psikospiritual Islam, kaunseling syar'i dan juga ilaj syar'i ataupun pengubatan atau perawatan Islam yang diuruskan oleh pihak JAKIM ya. Dan sekarang ni alhamdulillah telah dikembangkan di beberapa buah negeri dan akan dikembangkan insya-Allah di seluruh negara kita ya. Okey, saya akan pergi ya. Bila kita bercakap tentang pandemik COVID-19 ya, antara pengalaman kami bila berhadapan dengan masyarakat ya, terdapat beberapa faktor lah yang menyebabkan mereka ini ataupun melahirkan rasa kecelaruan, kebimbangan ya, yang kalau bimbang-bimbang sikit-sikit sahaja tu tak ada masalah ya, sebab kita adalah manusia biasa. So kalau kita rasa nak keluar ke tempat orang ramai, kita rasa itu tak selamat dan sebagainya, itu adalah satu perkara biasa. Tetapi masalah yang timbul ialah apabila rasa kebimbangan itu melampau menyebabkan dia tak boleh nak buat apa ya. Contohnya kalau kita lihat ya, bila dia tak nak keluar pergi cari barang dapur ataupun barang rumah ya, kemudian dia order melalui Grab ataupun Panda, kemudian bila sampai ya, dia akan pakai sarung tangan, dia ambil, dia basuh, dia gosok, dia sanitize dan sebagainya, dan akhirnya melelahkan ya. Sebab apa? Sebab dia bimbang takut COVID-19 itu akan terjangkit kepada beliau. Itu contohnya ya. Okey, antara faktor-faktor yang banyak berlaku lah ya, yang kami terima ialah norma PKP ni yang sambung menyambung, kita pun tak tahu bila habisnya dan sebagainya. Akhirnya dia memberi efek kepada pekerjaan ya, kepada pembelajaran, kepada hubungan sosial ya, nak balik tengok mak ayah pun tak boleh dan sebagainya ya. Kemudian dia juga menyebabkan ramai di kalangan kita yang kehilangan pekerjaan. Kita alhamdulillah kalau kita bekerja tetap dapat gaji bulan, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ya yang bekerja swasta dan sebagainya, mula-mula potong gaji dulu sikit, kemudian akhirnya diberhentikan.
Apatah lagi kalau mereka yang berniaga kecil-kecilan ya. Kemudian antara lain lagi ialah bimbangkan kematian, takut ya. Bila kita dengar COVID-19 dalam kepala tu kalau kena nak mati, kalau kena mati. Itu juga akan menimbulkan satu kebimbangan dalam diri ya. Kemudian seterusnya ialah propaganda vaksin ya. Bila dah kerajaan kita mewajibkan kita untuk mengambil vaksin pun timbul pula berbagai-bagai propaganda. Ada yang kata tak selamat lah, ada yang kata tak halal dah dan sebagainya. Jadi bagi mereka yang sangat sensitif ya, dalam pemikiran mereka, emosi mereka, mereka akan melihat bahawa oh macam mana ni, apa yang mereka nak buat. Akhirnya mereka ketakutan ya. Kemudian yang seterusnya ialah kematian orang yang disayangi ya. Kalau dulu kita dengar jauh-jauh je, kemudian akhir-akhir ni kita dengar kenalan kita meninggal. Kalau meninggal biasa itu adalah satu perkara yang boleh kita terima, tapi bila meninggal itu disebabkan COVID, maka menimbulkan rasa kebimbangan lah. Macam mana ni, apa yang akan terjadi, dan apatah lagi kalau kematian itu orang yang dekat ya, yang menanggung nafkah dan sebagainya. Kemudian persoalan pengajaran dan pembelajaran juga banyak ya. Anak-anak yang terpaksa belajar di rumah, cikgu-cikgu yang terpaksa mengajar daripada rumah ya, dan sebagainya. Banyak timbul masalah kalau anak-anak kecil memerlukan perhatian daripada ibu bapa. Bayangkan ibu bapa sebelum ni tak tahu pun apa yang anak-anak belajar ya. Kalau tahu pun sikit-sikit, sekarang ni dia pula terpaksa menjadi guru ya kepada anak-anak tersebut. Dan macam-macam lagi persoalan, contohnya tak ada smartphone, tak ada laptop ya, dan sebagainya. Jadi semua benda ini menimbulkan ataupun menjadi faktor kepada lahirnya kebimbangan dalam diri kita. Sebab kita manusia biasa selalunya begitulah sikap kita ya. Kita mudah untuk bimbang. Jadi antara gejala anxiety yang ataupun kebimbangan ini yang kita sendiri boleh cek diri kita, muhasabah diri kita, sama ada kita termasuk tak, ada tak gejala-gejala ini ya. Waliyahzubillah, mudah-mudahan tak ada ya. Pertama, serangan panik, mudah panik ya. Bila satu benda berlaku, kita terkejut dan kita panik, tak tahu nak buat apa. Pening ya, selalu rasa pening ya. Rasa resah ya, duduk diam-diam walaupun tak ada buat apa-apa tapi rasa keluh kesah ya, bernafas dengan laju sampai tercungak-cungak ya, tangan atau kaki berasa sejuk dan kebas. Kalau duduk dalam aircon rasa sejuk tak apalah ya, tapi ini rasa sejuk dan kebas tak ada sebab. Duduk tengah panas pun, tengah matahari tengah memancar pun kita rasa sejuk dan kebas ya. Berasa lesu dan letih, hari-hari bangun tidur rasa letih, rasa tak bermaya ya. Sukar untuk bertenang bila berlaku sesuatu, kita tak boleh nak tarik nafas dan kita tak boleh nak bertenang ya, menyebabkan orang pun perasan kenapa dia macam kelam kabut sangat kan. Sukar untuk fokus dan berfikir, ada sesuatu perkara tak boleh fokus dan tak boleh nak menyelesaikan, mencari jalan untuk menyelesaikan masalah ya. Kemudian jantung berdegup laju ya, sesak nafas ya, tak boleh bernafas. Kadang-kadang kita ingat aku kena COVID ke ya, tapi sebenarnya tak ya, kerana masalah kebimbangan tadi menyebabkan kita sesak nafas. Sentiasa berasa bimbang tanpa sebab ya, ada sesuatu anak duk jauh, macam manalah anak hari-hari pagi-pagi buta dah call anak ya, sampai anak pun terganggu dan macam-macam lagi ya. Mulut kering kalau tak minum air tak apa, tapi mulut kering ni minum air banyak pun dia tetap kering ya. Kita rasa macam nak bercakap pun sukar, lidah jadi macam kebas ya. Sukar untuk mengawal rasa bimbang, sentiasa berasa terancam. Tengok satu-satu perkara rasa macam terancam ya. Tengok plastik pun rasa terancam. Dah tengok makanan yang dihantar ya, kawan hantar makanan, nak sharing makanan, kita tak nak pegang pun kita rasa takut ada kat situ ada kuman dan sebagainya. Okay? Otot-otot terasa ketat ya. Otot-otot kita ni rasa tegang. Itu antara lah simptom-simptom yang kita sendiri boleh cek diri kita, adakah kita termasuk dalam golongan yang mempunyai anxiety ini. Okay? Kebimbangan dan kebimbangan ni kalau dibiarkan ya, akhirnya dia boleh membawa kepada kemurungan ya. Jadi kemurungan ni lagi teruk lah. Jadi ini antara antara perkara-perkara yang kita boleh bezakan di antara kebimbangan dan kemurungan ya. Antaranya ialah berfikir negatif. Kalau kebimbangan ya, dia berfikir negatif tentang sesuatu perkara ya. Kalau yang kemurungan selalunya dia rasa tak ada harapan, rasa dah lost hope lah. Jadi daripada sinilah kalau dibiarkan ya, dia boleh membawa kepada suicidal thought, maknanya berfikir nak bunuh diri dan sebagainya, rasa dah tak berguna nak hidup, rasa bersalah dan sebagainya. So yang ini antara benda-benda yang
yang kita boleh lihat lah ya, yang tuan-puan boleh, yang dirahmati Allah boleh lihat dan pastikan ya. Salah satu juga ialah masalah tidur ya, masalah tidur kita. Kalau dulu kita letak kepala baca doa, semua kita boleh tertidur. Sekarang ni baca doa pun terkelip-kelip, duk zikir pun terkelip-kelip, tak boleh nak tidur. Ada masalah di situ. Ataupun terlebih tidur ya. Terlebih tidur pun kalau sepatutnya kita tidur 5 hingga 6 jam ke sehari, tapi ni kita tidur sampai 12 jam ya, tapi rasa tak puas dan sebagainya. Jadi benda-benda seperti ini eloklah kita cuba untuk melihat balik ya, perhatikan balik. Dan yang lain jugalah sebenarnya sakit di belakang ni pun ya salah satu daripada masalah kemih. Bila otot tu ketat, maka dia boleh tarik belakang kita. Jadi kita duk ingat ke tersilap urat ya, ataupun saraf kita rosak, ada masalah ke apa. Tapi sebenarnya ketegangan yang terjadi yang akhirnya memberi kesan kepada kita ya. Dan saya salah satu daripada saya takut terlupa, salah satu daripada cara kita nak hilangkan ketegangannya yang paling mudah sekali pada kita ialah yang sambil-sambil kita duduk kita boleh buat macam ni. Pegang kat sini kita picit-picit. Okey, orang tanya kat mana sebenarnya kita nak picit tersebut. Boleh nampak kat mana kita nak picit bahu tersebut. Kanan-kanan kita picit tangan kiri, tangan kiri kita picit bahu kanan. Orang tanya kat mana nak picit. Allah dah jadikan tangan kita ni sesuai untuk kita. Kat mana tangan kita sampai, kat situlah sebenarnya urat yang boleh membantu. So ini diguna ya, bukan saya yang reka tapi dipakai oleh fisioterapi daripada luar negara ni ya. Ada dah buat kajian. Okey. So itu salah satu yang duduk tengah kita dengan komputer lab dan dengan laptop dan sebagainya, kita boleh buat sambil-sambil ya Ustaz Syafiq. Okey. Kita bila kita berhadapan dengan perkara-perkara tersebut, so banyak ya, apa yang perlu kita buat ialah kita nak prevent dia ya. Boleh kita nak cegah, kita tak nak benda tu berlaku dulu barulah kita nak ni. Tapi kalau dah berlaku dulu tak apalah, kita cuba untuk membantu ya. Dari sudut prevention, dari sudut rehabilitation ya, ataupun dari sudut kita nak treatment dan sebagainya, dia ada berbagai-bagai cara ya. Yang sangat popular dalam psikologi ataupun counselling ialah CBT lah, cognitive behavior therapy, yang mana ini barat punya cara. Bagaimana dia cuba untuk psikologis ataupun kaunselor, dia akan cuba membantu klien dia supaya dia mengubah pemikiran dia, yang akhirnya pemikiran itu akan dapat mengubah behavior dia ya. Jadi yang CBT ini ya, kalau kita lihat dia kita juga menggunakan psycho-spiritual Islam juga menggunakan konteks CBT ya, tapi kita dah modified dia untuk kita sesuaikan dengan ajaran Islam ya. Jadi itu CBT. Satu lagi ialah terapi. So ini yang banyak kita bantulah ya. Kalau psycho-spiritual kita banyak bantu dari sudut psycho-spiritual di bawah psikoterapi ini. Dan satu lagi ya, bila kita berhadapan dengan anxiety, bila kita berhadapan dengan kemurungan ya, ataupun stres yang melampau ya, maka kadang-kadang orang ataupun diri kita ataupun rakan sekeliling kita, kenalan kita, kaum keluarga kita ini memerlukan juga medication. Jadi kami ya, walaupun kami berada di bawah aspek psycho-spiritual ataupun terapi psycho-spiritual ataupun psikologi Islam, pada masa yang sama kalau klien kami memerlukan medication, maka kita akan hantar mereka atau rujuk mereka kepada psychiatrist ya, dan alhamdulillah dalam Persatuan Psikospiritual Islam pun ataupun IPSA ini, kami juga ada ahli-ahli ya daripada psychiatrist yang turut sama membantu untuk kita melaksanakan ataupun kita menggunakan terapi-terapi yang kita bina, alhamdulillah ya. Okey. Jadi kat sini ingatlah, kalau kita sendiri pun rasa ada masalah dan sebagainya, ada simptom-simptom tadi, mula-mula kita pergi cari dululah terapis-terapis ya. Kita jangan pergi dulu kepada psikiatris, sebab kalau pergi kepada psikiatris kita kena makan ubat, itu satunya. Tapi kalau psikiatris kalau kita rasa kita tak boleh cope ya, ataupun lambat proses pemulihan itu, rawatan tersebut, maka kita ambillah keputusan untuk pergi berjumpa dengan psikiatris ya, ataupun pihak-pihak tertentu untuk kita mendapatkan ubat-ubat yang segeralah, sebab ubat ni segera.
terapis ni dia slow ya, macam juga counselling dia slow, dia akan melalui beberapa session dan sebagainya ya. Jadi kalau saya bercakap ataupun kami bercakap dari sudut bolehkah terapis Islam ini membantu ya untuk menyelesaikan masalah-masalah demikian. Ada orang tak percaya ya, tapi alhamdulillah nowadays hospital Mesra Ibadah telah pun banyak ya membuka unit spiritual care yang mana mereka menggunakan terapi-terapi yang demikian ya, terapi psikospiritual ini untuk mereka membantu pesakit-pesakit. Jadi maknanya dan even kami sendiri pun ya daripada IPSA kami kami bergabung dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah unit Hospital Mesra Ibadah untuk menghasilkan modul-modul ya untuk digunakan untuk kami ajarkan ya ataupun TOT kan training of the trainers kepada pihak nurse, doktor-doktor pakar ya, dan juga pegawai-pegawai di hospital. Alhamdulillah ya, maknanya ada satu perkembangan yang sangat baik sebab kalaulah kita melihat kalau rajin-rajin ya tuan-tuan yang dihormati sekalian, kalau rajin-rajin masuklah dalam web, carilah tentang Islamic psychospiritual ataupun Islamic psychotherapy ataupun Islamic psychology, akan keluarlah kajian-kajian ya, bukan hanya daripada kita di Malaysia tetapi daripada negara-negara barat ya, daripada negara-negara Timur Tengah dan sebagainya yang masing-masing sekarang ini sudah melihat bahawa agama itu sangat penting untuk membantu ya, terutama dalam mental well-being, mental health ya, untuk membantu merawat perkara tersebut. Tak cukup dengan psikologi biasa ya. Jadi perkara ini macam disebutkan tadilah ya oleh moderator bahawa perkara-perkara berkaitan dengan terapi jiwa dan sebagainya ini sudah mula diterima oleh masyarakat, alhamdulillah ya. Okey. Saya masuk kepada kebimbangan tadi. Apa yang Islam kata ya, kita kena faham apa yang Islam kata. Pertamanya ialah berlakunya proses kebimbangan ataupun kecelaruan kebimbangan tadi ataupun anxiety tadi adalah jiwa kita ni sebagai manusia, kita selalu takut perkara yang kita tak tahu ya, kita tak tahu. Kalau yang kita tahu tu kita dah nampak ya, sebab kalau dari sudut akademiknya, bila kita tahu sesuatu maknanya kita dah ada knowledge tentang perkara tersebut, kita dah nampak perkara tersebut, akal kita dah boleh terima perkara tersebut. Tapi yang kita takut ni yang benda yang kita tak nampak, yang kita tak tahu. Contohnya macam kita kata, adakah lepas ni siapa pula yang nak kena COVID ni, contohnya macam tu ya. Dan yang paling memberi kesan ialah bila kita rasa kita tidak ada keupayaan untuk tahu, macam kita nak tengok COVID-19 tu dia punya kuman-kuman dia tu kat mana, contohnya kita tak tahu dan kita sendiri pun tak boleh nak kawal benda tu. Kita sendiri tak boleh nak kawal ya. Even seorang doktor pun dia tak boleh nak kawal perkara tersebut. Sebab apa? Sebab kita ada dari sudut gathering ataupun kita nak gather the info tu, kita ada keterhadan dia, ada limitation dia ya. Jadi kat sini kalau kita lihat ya, ini sebagaimana yang telah dijelaskan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 112 ya, di mana Allah telah menyebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruh inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jelas Allah nyatakan ya bahawa apa yang kamu katakan itu tidaklah benar, bahkan siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang ia pula berusaha supaya baik amalannya, maka ia akan beroleh pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kebimbangan dan tidak pula berduka cita. So kita lihat ya, Allah jelaskan kepada kita di sini ya bahawa pertama sekali tawakal kepada Allah. Bersama kali kita serahkan diri kita kepada Allah, iaitu dengan kita melaksanakan apa yang Allah perintah, kita tinggalkan apa yang Allah larang. Itu satu kemestian ya bagi kita sebagai seorang individu yang mana seorang hamba, yang mana Allah telah menyebut tentang apa tujuan kejadian kita sebagai manusia ya,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah, dan beribadah itu konteksnya sangat luas ya, sebagaimana yang puan yang dirahmati Allah ketahui ya. Jadi daripada situ ya, bila satu kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggal yang Allah larang, dan kita berusaha untuk buat perkara-perkara yang baik ya. Perkara yang baik sangat banyak di persekitaran kita. Jadi kita buat perkara-perkara yang baik tersebut, maka Allah akan bagi pahala. Bukan pahala sahaja, tapi Allah berjanjikan kepada kita tak ada rasa bimbang ya, tak ada apa perkara-perkara yang akan berlaku yang tak baik bagi kita, dan tak ada rasa duka cita. Kita ni sebagai manusia, biasanya kalau dapat perkara nikmat, benda-benda nikmat, kita happy. Walaupun Allah dah kata sebenarnya nikmat tersebut juga ada ujian dia, adalah merupakan fitnah juga kepada kita. Contohnya kita ada anak, kita ada rezeki. Ya, kalau anak itu kita dapat, itu adalah rezeki, tapi kita tak jaga anak kita, tak didik anak kita, pun itu satu fitnah kepada kita, tapi kita tak sedar ya. Kemudian kalau kita dapat harta, ya, orang tabung haji ni gajinya mahal-mahal ya. Kita dapat harta, tapi kalau harta itu kita tak gunakan langsung untuk bersedekah, untuk kita berwakaf, untuk kita berinfak dan sebagainya, bayar zakat dan sebagainya, itu juga menjadi fitnah kepada kita, tapi kita tak perasan. Kita tak perasan sebab dia satu nikmat. Cuma bila Allah bagi sekecil je ya, kalau kita tengok dalam catatan itu, sedikit je Allah bagi satu musibah kepada kita. Kita pun rasa Allah beratnya, ya Allah kenapalah Allah bagi macam ni, kenapalah macam ni ya. Kita merintih-rintih, kita mengeluh-ngeluh dan sebagainya. Sedangkan Allah bagi sikit saja. Kalau kita lihat kepada, tak payah pergi jauh, lihat nikmat yang ada pada diri kita. Tengok diri sendiri saja, muhasabah diri saja, tafakur kepada diri. Allah bagi kening, kenapa Allah bagi ni apa ni, bulu mata ni, kenapa Allah bagi mata ya yang sihat tu, kenapa kalau walaupun kita pakai spek ya, pakai glasses pun, tapi kita masih boleh melihat ya. Even kalau orang yang dah tak, yang dilahirkan buta, tapi Allah bagi lagi nikmat yang lain, pendengaran yang tajam, hati yang tajam ya, hati yang cergas dan sebagainya. Jadi semua benda itu sebenarnya sangat sedikit, tapi oleh kerana jiwa kita ni, manusia ni, yang dipengaruhi oleh nafsu, yang dipengaruhi oleh syaitan, yang dipengaruhi oleh persekitaran kita, maka menyebabkan kita melihat bahawa sesuatu perkara itu walaupun sikit sangat susah, dia sangat berat bagi kita ya. Maka kita mudah nak bimbang, kita mudah nak berduka cita, sedangkan Allah dah jelaskan kepada kita perkara tersebut. Yang kedua ialah kehilangan sesuatu ya, terutama orang yang kita sayang lah, ataupun yang kita bergantung harap kepada dia ya. Jadi dan kita sendiri pun tak ada kemampuan ya, tak ada kemampuan nak tegah, tak ada kemampuan pula untuk menerima dan juga untuk memulih keadaan. Jadi kat sini pun banyak ya kita jumpa, kami kat pihak kami jumpa ya, di mana apabila si suami meninggal ya, maka tinggalkan anak-anak dan isteri yang tak bekerja, anak-anak masih kecil dan sebagainya. So sangat-sangat memberi kesan ya. Kemudian yang seterusnya ialah tidak mampu untuk melihat dan mengetahui apa yang berlaku pada masa hadapan ya. Macam yang kita telah sebutkan tadi, dan di sini saya tengok ya, daripada surah Al-Aqaf ayat 9, Allah telah menyebut ya, Allah bercerita tentang Rasul. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Jelas Allah kata, Allah telah menjelaskan ya, bahawa even Rasul yang mempunyai mukjizat, Rasul yang membawa agama ya, ajaran agama daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul yang menjadi Habibullah, kekasih Allah, Rasul pun tak tahu apa yang berlaku di mana. Rasul kata, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, dan aku tidak mengetahui apa yang akan dilakukan kepadaku dan kepada kamu. Ya, maknanya kita tak tahu, sebab itu adalah dalam ilmu Allah, itu dalam iradah Allah. So kita tak tahu perkara tersebut. So ini dikaitkan pula dengan takdir ya. Kita ada bina terapi takdir, panjang lebar lah kalau nak bercerita tentang perkara tersebut ya. Okey, yang seterusnya ialah dan kebimbangan ini juga ya, kalau kita dapat faham tentang apa yang disebut oleh Allah ya, tentang konflik antara fikiran dan realiti ya, serta kegagalan kita dalam kita nak menerima kenyataan. Otak kita ni ataupun nafsu kita ni duk minta macam-macam ya, nak itu nak ini, semua kita nak yang best. Tiba-tiba Allah bagi sesuatu yang di sebaliknya. Kita minta, ya Allah aku nak ini, tapi Allah tak bagi benda tersebut, gagal kita ya. Kita nak naik pangkat, tiba-tiba tak dapat, waliyahzubillah ya. Dia bukan nak doa, tapi nak cerita ya, bahawa fikiran kita nak tu, tapi realitinya tidak berlaku ya.
Jadi disebabkan itu kita timbul rasa kebimbangan, rasa resah, rasa keluh, rasa stres yang amat ya, rasa sakit hati pula kepada kawan-kawan yang dapat. Contohnya macam tu. Jadi kat sini kita tak, Allah dah jelaskan juga kepada kita ya. Walaupun kat sini Allah bercerita tentang perang ya, tetapi kita boleh ambil daripada sini ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Allah kata, dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Ya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kamu suka pada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Jadi semua benda ni kita tak nampak ya. Apa hikmah di sebalik itu? Sedangkan para ulama kita dah berbincang tentang kalau berlaku sesuatu musibah, ada sesuatu di sebalik itu ya. Ada benda di sebalik itu ya. Innamal yusri yusra ya. Usri yusra. Maknanya setiap perkara itu sebenarnya ada jalan, cuma kita tak tahu ya. Contoh yang paling saya sendiri pernah mengalami. Satu ketika dulu masa muda-muda lah ya, baru berkahwin, saya nak sesuatu, tiba-tiba saya tak dapat. Masa tu pun emosi kuat, menangis. Tapi ayah saya sendiri yang nasihatkan saya, dia kata jangan, terimalah apa yang Allah dah bagi itu dan lihat, perhatikan satu hari nanti maka kita akan bersyukur dengan apa yang kita tak dapat itu. Alhamdulillah, bukan setahun, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 5 tahun, tapi 10 tahun. 10 tahun selepas itu baru saya perasan, oh patutlah saya tak dapat tu, rupanya Allah nak bagi ni. Tapi kita kena muhasabah lah, kena ingatlah, tafakur tentang perkara tersebut ya. Jadi maknanya kadang-kadang apa yang kita nak ni tak semestinya cantik, tak semestinya baik. Sebab apa? Sebab Allah tahu kita. Selagi kita mendampingkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan sayang kita ya. Allah dah kata, kalau kamu datang kepada aku sehasta, maka aku akan datang lebih daripada sehasta kepada kamu ya. Kalau kamu menyayangi, mencintai aku, maka aku lebih mencintai kamu. Dia pencipta kita hambanya ya. Ini yang kita boleh lihat. Jadi perkara ini sangat penting ya. Ketika kita cuba nak memahami apa benda yang menyebabkan kita berada dalam keadaan stres, dalam keadaan anxiety, dalam keadaan kemurungan, depression ya. Okey. Cara untuk kita mengatasi kebimbangan ya, sebab masa pun tak banyak. Jadi sini kita perlu muhasabah. Kita perlu muhasabah. Pertama, ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali ya sebagai tazkiyah nafs, disebut juga oleh Imam Al-Makki, disebut juga oleh Imam Al-Kushairi dan ramai lagi para ulama kita disebut sebagai tazkiyah nafs. Jadi pertama, muhasabah. Bagaimana cara kita nak kita muhasabah diri, kita fikir tentang diri, kita tanya diri kita, apa yang telah aku lakukan sehingga jadinya demikian, apa yang belum aku laksanakan, apa kesilapan yang aku telah buat, apa dia kebaikan dan kelebihan yang telah aku lakukan ya. Kemudian kita masuk kepada mengenali diri ya. Kalau kita tak tahu diri kita, siapa kita, maka susah. So kat sini kita tanya siapa diri kita, ya, apa matlamat hidup kita, bagaimana keadaan kita ya, bagaimana keadaan isteri kita, dan semua sekali kita tanya ya. Apa yang aku nak jadi, contohnya macam tu. Kemudian kita masuk kepada perjuangan mujahadah nafs, dan kita tahu apa kelemahan-kelemahan kita, maka kita cuba untuk gantikan dia ya. Contohnya kalau dulu kita ni jenis ambil lewa sahaja, tak kisah SOP, tak kisah apa ya. Bila mengenali diri, oh aku ni jenis orang yang tak jaga SOP. So kat sini kita perjuangkanlah untuk jaga SOP kita, untuk kita berzikir, mengingati Allah dan sebagainya. Dan insya-Allah daripada situ kita akan sampai kepada ketenangan jiwa ya, ketenangan diri as-sa'adah. Jadi kat sini juga panjang ya, dalam mujahadah ni boleh masuk kepada terapi taubat, boleh masuk kepada terapi syukur, terapi redha, zikrullah, whatever ya. Dan mungkin salah satu yang saya nak sebut di sini, kita boleh amalkan salawat tafrijiyah. Salawat tafrijiyah ini sangat bagus ya untuk kita apabila kita berhadapan dengan masalah ya. Kat situ diceritakan panjang lebar. Jadi saya tak ulas ya. Tapi insya-Allah kita boleh gunakan bersama. Okey, bila kita bercakap tentang diri, tentang mental health ya, tentang mental well-being, Imam Al-Ghazali dia keluarkan satu teori kesejahteraan manusia. Dia meliputi 4 perkara. Pertama, kesejahteraan mental atau mental well-being. Kedua, kestabilan emosi, emotional well-being, physical well-being ataupun kesihatan fizikal, dan juga kesejahteraan spiritual. Okey, kemudian
kita lihatlah ya secara sepintas lalu bagaimana kita nak mencapai kesejahteraan mental. Iaitu pertama, kita kena melihat bahawa sebenarnya masalah-masalah ini, faktor-faktor yang berlaku ini, kita boleh balik semula kepada ajaran Islam itu sendiri. Banyak dah Allah kita, banyak dah Rasulullah SAW telah menunjukkan kepada kita melalui sirah baginda ya. Kuatkan keimanan kita kepada Allah ya, percaya ya, ni konsep takdir, percaya bahawa Allah sahaja yang tahu tentang takdir ya, perjalanan hidup kita. Kita tak tahu, tetapi kita perlu untuk berusaha berusaha untuk mengatasi perkara tersebut. Ya, Allah bagi kita akal, Allah bagi kita energi, Allah bagi kita facilities di persekitaran kita guna. Kemudian kita doakan dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita mesti ingat ya, kita kena letak dalam diri sepenuh kepercayaan kepada hari akhirat ya, bahawa semua yang berlaku ini maknanya kita akan balik kepada hari akhirat, di mana semua yang ada pada kita ini hanyalah pemberian Allah kepada kita. Allah bagi sahaja kepada kita, Allah pinjamkan sahaja kepada kita, sampai masa Allah ambil, Allah akan ambil ya. Kita tak tahu bila, tapi Allah akan ambil, sebab itu milik dia. Jadi kehilangan daripada kita tu tak sepatutnya kita ratapi ya, tetapi kita menerimanya dengan penuh keredaan. Okay? Kemudian fahami bahawa hanya Allah yang berkuasa dan Allah yang menentukan segala-galanya. Jadi kita ni, kita walaupun Allah tentukan segala-galanya ya, dalam perbincangan takdir kita ada ulama membincangkan tentang takdir mubrah, tentang takdir muallaq. Ringkas kata, takdir mubrah ni tentang perkara yang kita tak boleh ubah. Contohnya kematian ya. Mati tu tak lewat sesaat, tak cepat sesaat. Even Jibril alaihissalam mohon kepada Allah melewatkan kematian Rasulullah pun tak berjaya sebab Allah dah tentukan demikian. Tapi takdir muallaq ini yang kita kena usahakan. Memang Allah dah tentukan, tetapi kita boleh ubah dia melalui usaha, doa dan sebagainya. Okey, letakkan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah, iaitu tawakal kepada Allah. Yakinkan ya dalam diri bahawa Allah sentiasa menolong kita. Sebab tu Allah itu Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Wadud, Allah At-Tawwab, Allah Al-Ghafur, Allah Jalil, Allah Latif ya, dan sebagainya. Itu dia. Kemudian ini tentang kestabilan emosi ya. Ingat bahawa Allah dah sebut ya di dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah telah menyatakan bahawa Allah akan ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Maknanya kalau ada masalah, Allah kata sabar dan solat. Terapi sabar pun ada ya. Ada cara-cara dia. Sabar dan solat. Bagaimana salah satu cara untuk kita menanam kesabaran? Zikir Asmaul Husna, ya sabur, ya sabur, ya Allah, tanamkan kesabaran dalam diriku yang dalam menghadapi masalah ini dan sebagainya ya. Okey, bersyukur ya. Allah dah kata ya, wala in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka aku akan tambahkan lagi nikmat aku kepadamu. Jadi syukur ya. Cara paling mudah alhamdulillah. Solat, sujud, buat sujud syukur dan sebagainya. Bersedekah bila dapat sesuatu yang baik bagi kita, bersedekah ya, sharing perkara yang kita ada itu nak menunjukkan bahawa rasa syukur kita dengan orang-orang yang susah dan sebagainya ya. Mulakan hari kita dengan positif dan optimis. Bangun pagi, bangun saja, doakan ya, baca doa dan sebagainya, dan niatkan dalam kepala bahawa kita supaya mood kita baik. Kalau bangun pagi itu kita buat dalam keadaan mood yang tak baik, kita akan bawa ya berlanjutan sehingga malam. Jadi kita tak nak bangun senyum dengan gembira dan sebagainya. Kalau ada pasangan, tegur pasangan, bagi salam kepada pasangan, bagi salam kepada anak-anak dan sebagainya. Kemudian yang seterusnya, satu lagi yang Rasulullah SAW sangat pesan kepada kita, rasakan bahawa diri kita ini sangat bertuah compare dengan orang lain. Ya, tadi kat sini Rasulullah telah berpesan ya di dalam hadis baginda, kita jangan tengok di atas tapi kita tengok di bawah. Ya, kalau kita rasa kita ni susah, kita tengok orang bawah. Oh, ramai lagi orang lebih susah daripada aku, ramai lagi orang lebih teruk daripada aku ya. Mengapa kita tidak bersyukur dengan apa yang telah ada? Kalau kita tengok orang atas memang kita rasa rendah sangat, selalu rendah, tapi kita boleh tengok orang atas kalau kita nak mengubah diri untuk mencapai apa yang dia capai. Itu menjadi satu motivasi kepada diri kita. Okay? Kemudian kesihatan fizikal. Ini adalah sunnah Rasulullah ya.
posisi tidur ya, tidur di atas lambung kanan tersebut ni cara ya, yang bila kita tidur tersebut maka kita punya jantung tadi tidak terhimpit ya, maka kita akan segar bangun waktu pagi contohnya. Kailullah, kalau boleh buat ni orang lelaki selalu buat, orang perempuan payah sikit nak buat ya. Sebelum pergi solat tu ada masa sikit dan ambillah masa kailullah, jangan lama. 10 minit cukup ya. Kalau setengah jam tu dah lama dah sebenarnya. Biasanya kita akan bangun pada masa tersebut kita akan rasa segar sebab ion-ion yang ada dalam badan kita akan berfungsi dengan baik sebab dia dah berehat ya. Makan dan minum, jaga halalan thayyiban ya. Walaupun kita nampak macam remeh-temeh tetapi sebenarnya makanan itu akan memberi kesan kepada fizikal kita ya, sangat-sangat memberi kesan kepada fizikal kita, kepada emosi kita, kepada pemikiran kita. Bersukan ya, kalau dalam sunnah manah, berenang, melenggang, tapi kat sini kalau tak boleh buat, ambillah exercise dan sebagainya. Nanti hujung saya akan ajar satu teknik pernafasan ya. Itu pengurusan masa ya. Kajian telah menunjukkan bahawa orang yang menjaga waktu solat di awal waktu dan sebagainya, maka dia berdisiplin dalam kehidupan dia. Dia jaga masa dia ya. Jadi masa ni sangat penting bagi kita orang Islam ya, tak kira di mana sahaja kita berada ya. Rehat yang cukup ya, rehat yang cukup. Kerja kena rehat. Ya, rehat yang cukup ni kadang-kadang tak semestinya kita duduk saja. Tapi rehat tu kadang-kadang kita nak buat sesuatu perkara yang kita suka. Kadang ada setengah orang dia nak beribadah, dia duduk beribadah ya. Ada setengah orang dia nak membaca, ada setengah orang dia nak travel ya, whatever. Tapi kita kena ada masa untuk kita berehat supaya kita tidak burn out. Okay? Kesejahteraan spiritual ya, konsisten ya dalam solat, mindfulness ya dalam kita bersolat. Jangan kita cuba untuk kita khusyuk dalam solat sebab daripada situlah dia akan memberi kesan kepada diri kita. Sebab tu Allah dah kata ya, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya solat itu mencegah perkara-perkara yang buruk dan juga perkara-perkara yang munkar. Tapi kenapa orang solat ya, ramai anak-anak muda tanya kenapa dia solat tapi dia tetap juga melakukan perkara yang buruk. Sebenarnya bukan apa, sebab dia tidak betul-betul mindfulness, dia betul-betul fokus dalam solat dia. So terapi solat ni ada, panjang juga cerita dia ya. Jadi kita cubalah untuk buat perkara tersebut supaya dia akan memberi ketenangan kepada jiwa kita, sentiasa memohonkan ampunan, astaghfirullahalazim ya, perbanyakkan tilawah, tadabbur dan sebagainya. Okey, masa dah nak habis kat sini ya. Ini salah satu daripada teknik dikenali terapi kawalan minda dan regulasi emosi ya, iaitu terapi tawakal ataupun kita sebut sebagai active surrender. Kita tak nak tawakal yang lepas saja ya. Tak apa, Allah dah tentukan takdir maka kita tak perlu buat apa-apa. Tak nak macam tu. Kita orang Islam, kita ahli sunnah wal jamaah, tawakal kita adalah setelah kita berusaha. Ini jelas ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tentang menambat unta kan. Semua dah tahu tentang perkara tersebut. So yang ni yang terakhir. Yang ni pertama tawakal, yang kedua kita buat sesuatu itu biar keputusan itu dalam conscious decision. Maknanya kita sedar, kita faham perkara tersebut. Kalau tak faham, kita cari kawan-kawan, cari rakan, cari siapa-siapa yang boleh membantu kita untuk kita memahami keadaan tersebut. Okay? Dan yang terakhir ini ya, iaitu amalkan teknik pernafasan sufi. Ini yang saya ambil, saya terima, saya dapat ijazah daripada seorang daripada ahli sufi ya, daripada ahli sufi yang dia mengajar teknik pernafasan. Kalau kita lihat dalam psikologi dia ada breathing teknik yang biasa, sama sahaja tetapi dia ada tambahan, iaitu pertamanya ialah kita boleh ya, contohnya kita boleh duduk, contohnya macam tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian duduk di atas kerusi tu, duduk relax ataupun kalau berdiri ke ikutlah, kalau nak duduk tasyahud pun boleh, boleh semua ya. Kemudian letak tanganlah atas paha kita ataupun dekat lutut kita, pejam mata, kemudian kita tarik nafas ya. Kita tarik nafas, bila kita tarik nafas dengan kuat melalui hidung ya, pada masa tersebut biar perut tu ke depan ya, kembang sebab kita nak oksigen tu masuk dalam diafragma kita dan seluruh pembuluh darah kita ya. Jadi kita kembangkan dia, kemudian tarik nafas panjang, kemudian pada masa yang sama dalam kalbu kita ni kita sebut ya, ataupun dalam akal kita sebut ya salam, ya Allah Allah, ataupun ya aziz, ya qawi, ya matin, ya jatif, ikutlah apa-apa sahaja, la ilaha illallah pun boleh ya. Maka kita tarik nafas, kemudian kita akan
sampai ke hujung dah habis nafas kita, kita bilang dalam 4 detik, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita hembus melalui mulut dengan kuat tetapi perlahan. Macam mana? Kita hembusan tu kuat tetapi dia keluar tu slow ya. Tapi pada masa tersebut juga kita akan sebutlah, katalah kalau kita bermula dengan Allah, Allah, masa kita hembuskan juga Allah, buat 2-3 kali ya. Ini kami dah buat kajian tentang perkara ini ya, dan di bawah tajaan mental health cluster di Universiti Melaya, dan kita buat ini je untuk membantu mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19, dan alhamdulillah ya, mereka telah memberi penilaiannya bahawa dia dapat membantu untuk mengurangkan rasa resah, rasa dan sebagainya ya. Ini kajian-kajian yang kami buat secara saintifik lah. Okey. Jadi boleh guna. Jadi saya rasa sudah lewat ni. Saya berhenti setakat tu dulu ya. Ustaz Syafiq, mudah-mudahan tuan-puan yang dihormati Allah sekalian mendapat sesuatu lah daripada apa yang saya sharingkan bersama. Maaf tadi ada sedikit kesilapan masa teknik ya, menyebabkan masa tu agak lari. Okey, setakat tu dulu. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Cik Zarina binti Syahri di atas satu perkongsian yang cukup menarik bagi kita. Doktor ada share kita pelbagai tip bagaimana kita nak mengenangani stres, emosi dan sebagainya. Inilah dia. Islam itu indah sangat. Sekiranya kita sentiasa ingat pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita kembali kepada Allah, insya-Allah, katanya doktor tadi, kalau kita ni kata sehasta dekat dengan Allah, Allah lagi dekat dengan kita. Itulah kehidupan kita. Kembalilah kepada Allah. Jangan kita meletakkan sesuatu kepada manusia, tapi kita letaklah apa jua yang kita lakukan, kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka apa yang doktor sebutkan tadi berkaitan takdir tadi. Takdir ada dua doktor sebut tadi, mubram dan juga muallak. Mubram ni iaitu tak boleh ubah. Antaranya kata-kata kematian. Benda dah mati, kita tak boleh nak ubah lagi dah. Tapi kalau muallak ni, kalau kita rasa bukan rezeki kita, bila kita usaha lagi, insya-Allah rezeki itu akan kembali. Mungkin Allah hadirkan kita apa yang perlu, bukan apa yang kita inginkan. Sebab apa? Biasa kita ada dengar, setiap penyakit ada ubatnya kecuali mati. Begitu juga setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi pihak Jabatan Modal Ihsan Tabung Haji merakamkan jutaan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Cik Zarina di atas perkongsian sebentar tadi. Dan seperti yang saya janjikan, di akhir program kita akan tayangkan soalan kuis terkumpul untuk rakan-rakan kita sama-sama, kalau boleh capture gambar siap-siap dan simpan dan jawab. Okey, sebab dia akan dikumpulkan sehingga akhir bulan ini. Jadi kita share ya soalan. Okey, nampak di skrin? Soalan dia, berhubung dengan asas keperluan manusia untuk terus hidup merupakan keperluan apa? A. Psikologi, patologi, C. Fisiologi dan D. Sosiologi. Jadi boleh capture gambar dan kumpul jawapan dan serahkan kepada pihak sekretariat nanti, insya-Allah. Jadi yang berusaha Profesor Madya Doktor, seterusnya warga Tabung Haji serta penonton-penonton yang bersama saya pada pagi ini, insya-Allah saya suka juga nak iklankan program-program yang dianjurkan oleh Jabatan Modal Ihsan dalam masa yang terdekat ini. Antaranya yang pertama iaitu program Bulan Semarak Cinta Rasul 1443 Hijri. Kita ada 4 program. Hari ini kita dah memasuki 1 Rabiul Awal, iaitu bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya program video kapsul Fattabi'uni, hadis syama'il Rasulullah, sesi kuliah Mahabbatur Rasul dan tabung haji berselawat. Dan insya-Allah di sebelah kanan tu saya ada sertakan siri kuliah Mahabbatur Rasul. Kami akan laksanakan secara langsung melalui Microsoft Teams online, dan kita juga ada siarkan di Facebook Masjid dan Surau Tabung Haji. Dan insya-Allah seperti saya war-warkan juga, sepanjang bulan Oktober ini merupakan sambutan bulan kaunseling peringkat tabung haji 2021. Pelbagai program yang menarik dan pelbagai, orang kata kalau tengok gambar tu
boleh tahan juga jemputan-jemputan termasuk dengan Profesor Madya, Dr. Zarina ada di iklan tersebut. Kita ada berbagai program, antaranya apa kata pakar, Chit-Chat Career Booster, Talkathon. Biasa kita dengar marathon, hari ni kita dengar Talkathon. Talkathon. Tausiah kita akan laksanakan setiap pagi Jumaat dan kita ada juga pertandingan video dan kuis terkumpul. Jadi untuk maklumat lanjut boleh kunjungi di Google Site yang saya ada sertakan dan boleh rujuk kepada email yang telah dihantar sebelum ini. Dan insya-Allah pada hari Rabu 20 Oktober akan diadakan juga program bicara ilmu bersama Agensi Anti Dadah Kebangsaan berkaitan tajuk keluarga bebas dadah. Jadi insya-Allah bagi warga tabung haji yang berkesempatan, jom kita raih sebanyak yang boleh ilmu supaya kehidupan kita sentiasa orang kata terbimbing dengan cara yang baik. Kita nak hidupkan suasana yang memenuhi sifat mahmudah dan menyingkirkan sifat mazmumah insya-Allah. Jadi untuk akhirnya sebelum saya nak tangguhkan program kita pada pagi ini, jom kita onkan kamera. Mungkin yang berusaha Profesor Madya Doktor nak tengok wajah-wajah warga tabung haji yang bersama dengan kita di talian, masih lagi hampir 230 di talian ya Doktor. Ramai juga hari ini bersama kita, alhamdulillah, di seluruh Malaysia. Saya tak pasti ada tak rakan kita daripada Jeddah. Tapi kalau tengok timing ni, Jeddah masa ni baru pukul 4 pagi. Baru bangun nak solat subuh lah. Okey, jom kita onkan kamera untuk kita buat sikit sesi bergambar. Alhamdulillah ramai hari ini. Okay, ada yang berada di rumah sebab di pantai timur dan di selatan hari ini hari Minggu bagi mereka. Rasanya doktor pun di Kelantan hari ini, orang Kelantan hari Minggu, hari Jumaat. Okey, jom kita ambil gambar sikit Okey. 1 2 3. Okey, sekali lagi. Okey, sekali lagi 1 2 3. Okey, alhamdulillah. Baik, sekali lagi lah saya mewakili Jabatan Modal Insan Tabung Haji. Sekali lagi merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Profesor Madya, Dr. Cik Zarina binti Syahari di atas perkongsian ilmu bersama kami warga Tabung Haji. Terima kasih banyak Doktor. Mohon dihalalkan ilmu kepada kami dan mohon juga Doktor mendoakan kami agar sentiasa kuat untuk menempuhi cabaran kehidupan hari ini insya-Allah. Dan begitu juga kepada Barisan Pengurusan Kanan Tabung Haji dan juga Jabatan Modal Insan, terima kasih banyak. Begitu juga kepada warga Tabung Haji dan tidak lupakan ayanda dan bonda pesara Tabung Haji dan penonton-penonton yang bersama kita. Terima kasih banyak. Insya-Allah ada rezeki kita akan bertemu kembali pada Jumaat berikutnya insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita perbanyakkan amalan di pagi Jumaat ataupun di hari Jumaat yang mubarak ini dengan sentiasa berselawat kepada baginda Nabi SAW dan perbanyakkan amal-amal kebaikan. InsyaAllah mudah-mudahan mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk akhirnya marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Doktor, terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Doktor. Subhanallah walhamdulillah.